Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana nak melakarkan graf trigonometrik, iaitu fungsi trigonometrik. So sebelum ini Cikgu dah bincangkan bagaimana nak melakar beberapa jenis graf melibatkan sin, cos dan tangent. Beza di antara yang kita bincang sebelum dengan apa yang kita akan bincang dalam video ini ialah apabila cikgu perkenalkan negatif di hadapan. Contoh di sini perhatikan cikgu pilih 3 contoh graf trigonometrik yang kita akan lakarkan, di mana dalam ketiga-tiga contoh ini cikgu gunakan negatif di hadapan. Di mana di soalan 1 perhatikan kita akan lakarkan y sama dengan negatif sin x. Manakala untuk soalan kedua y sama dengan negatif 2 cos x. Dan terakhir sekali ialah y sama dengan negatif 3/2 tangent x. Tetapi sebelum ini kita dah tahu bagaimana nak melakarkan. Kita dah tahu bagaimana melakarkan apabila y sama dengan sin x. Kita dah tahu bagaimana melakarkan. Begitu juga kita tahu bagaimana nak lakarkan sekiranya ia adalah y sama dengan 2 cos x. Dan juga kita tahu bagaimana nak melakar graf sekiranya ia adalah y sama dengan positif 3/2 tangent x. Yang bentuk positif itu kita dah tahu. Tapi sekarang bezanya ialah apakah kesan ke atas graf yang kita akan lakarkan sekiranya kita perkenalkan negatif pula. So, masa kita akan lukis sin x, cos x dan tangent x, masa kita akan gunakan A sebagai 1, 2, 3/2 dan sebagainya. Beza sebelum ini semua adalah positif, tapi dalam video ini kita perkenalkan negatif. Apakah kesan negatif ke atas graf yang kita nak lakarkan? Cikgu gunakan soalan 1 untuk dibincang, iaitu soalan 1 ialah melakar graf trigonometrik, iaitu y sama dengan negatif sin x. So kita nak lakar y sama dengan negatif sin x. Jelas? Tapi sebelum ini kita dah tahu bagaimana kita nak lakarkan y sama dengan sin x. Kita dah tahu. So untuk melakar sin x ini cikgu dah kata untuk melakar sebarang graf trigonometrik yang penting adalah 5 titik yang cikgu maksudkan. Kalau boleh cikgu suruh apa? So untuk sin x cikgu dah nasihatkan iaitu 5 titik tersebut adalah perhatikan di sini, iaitu yang ini adalah xy, kosong, kemudian 90, 180, 270 dan 360. Dan cikgu dah beritahu sekiranya y adalah sin x. So kita tahu yang ini adalah kosong, 1, kosong, negatif 1, kosong. Ini kita dah tahu. Tapi apa yang kita nak lakar adalah kita nak lakar grafnya adalah y, di mana y ini adalah y sama dengan negatif sin x. So apabila cikgu letakkan negatif di hadapan, yang ini positif. So apabila x kosong, sin y adalah kosong. Tapi sekarang cikgu letakkan apabila kosong di sini, sin kosong adalah kosong, tapi kita ada negatif. Mana ada kan? So negatif kosong tidak ada, kita ada kosong saja. So kosong. Apabila cikgu letakkan 90 di sini, so maka sin 90 y adalah 1. Tapi sekarang apabila cikgu letakkan 90 di sini, so sin 90 1. Tetapi kita ada negatif di hadapan, so yang ini sudah menjadi negatif 1. Jelas? So yang ini adalah kosong. Apabila cikgu letakkan 270, so sin 270 ialah negatif 1. So di sini perhatikan negatif 1 iaitu menjadi 1. Jelas? Di sini 1 dan akhirnya adalah kosong. So sekarang perhatikan yang ini adalah y sama dengan sin x. Nilai-nilai 5 koordinat itu ataupun limit titik itu. Manakala apabila cikgu letakkan negatif hadapan, perhatikan perubahan yang berlaku. Jelas? So sekarang cikgu mula-mula lakarkan y sama dengan sin x. Lepas itu
dalam gambar ataupun dalam graf yang sama, cikgu akan tunjukkan bagaimana graf sebenar iaitu y sama dengan negatif sin x supaya kita boleh banding perbezaannya. Jelas? Okey, sekarang kita mula lakar ya. Okey, so untuk lakar seperti biasa, okey, paksi tegak y, okey, memufuk x. Okey, di sini perhatikan a adalah 1, a itu di sini adalah negatif 1 ya, di sini adalah 1, so di sini adalah kita letakkan 1 sama jarak. Okey, so di sini adalah negatif 1, kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, iaitu mewakili 90, 180, 270 dan 360, yang ini adalah x. Okey, so cikgu lukis ataupun lakar yang asal dulu, sin x dulu. So untuk sin x adalah kosong, perhatikan 1, kosong, perhatikan di sini. Okey, kemudian kosong. So ini adalah titik-titik 5 titik yang cikgu maksudkan 1, 2, 3, 4, 5 sekiranya y sama dengan sin x, cikgu gunakan garis putus-putus. Okey, so apa yang cikgu lakarkan adalah y sama dengan sin x. Jelas? Tapi sekarang yang kita nak lukis adalah negatif sin x. Apabila negatif sin x, perhatikan ia masih lagi kosong. Okey, apabila 90 dia adalah negatif 1. So 90 dia turun bawah. Okey, di sini pun. Okey, yang ini kosong. Yang 270 daripada negatif 1 menjadi 1. So okey, so di sini perhatikan. Okey. Yang ini kita padam. Okey. So perhatikan sekarang yang ini kosong. So sekarang perhatikan apabila cikgu letakkan negatif di hadapan iaitu y sama dengan negatif sin x, titik ini sudah turun bawah, yang bawah naik ke atas. So sekarang graf sebenarnya adalah okey, ini adalah graf sebenar. Okey, yang ini adalah y sama dengan negatif sin x. Okey, bandingkan. Okey, yang ini asal iaitu y sama dengan sin x. Apabila cikgu letakkan negatif, apabila yang ini asalnya, yang putus-putus ini adalah asal. Tetapi apabila cikgu letakkan negatif, okey, perhatikan graf perubahan yang berlaku ke atas graf. Okey, perhatikan cikgu padam yang asal. Okey, cikgu padam yang asal. Okey, perhatikan sekarang. Okey, so ini adalah graf untuk y sama dengan negatif sin x. Perhatikan ya, ini adalah graf iaitu untuk fungsi trigonometrik iaitu y sama dengan negatif sin x di mana jumlah x pada daripada 0 sampai 360. Jelas? Okey, so ini adalah kesan ke atas graf sekiranya negatif itu diperkenalkan. Jelas? So cikgu dah bincangkan bagaimana apabila diperkenalkan negatif pada sin x, kesan ataupun perubahan graf yang berlaku. Yang asal tadi ya, yang ini adalah selepas diperkenalkan negatif. Okey, jika anda faham yang ini, cuba pula kita bincangkan contoh kedua di mana sekarang yang kedua adalah yang kita perkenalkan negatif di hadapan, tetapi kita ada a adalah 2. Tapi kita dah tahu bagaimana nak lakar y sama dengan 2 cos x. 2 cos x itu kita dah tahu. Apabila letakkan negatif, ya sama sahaja. Kesan ke atas apa yang kita bincang menggunakan y sin x. Perhatikan. Kesan inilah akan berlaku ke atas cos. Dia akan mengalami perubahan yang sama. Jelas? Yang positif itu akan menjadi negatif, yang negatif itu akan menjadi positif. Itu saja. So apabila negatif diperkenalkan kepada fungsi trigonometri, graf fungsi trigonometri, maka nilai-nilai positif itu akan menjadi negatif, manakala nilai-nilai negatif itu akan menjadi positif. Itu adalah kesan ke atasnya. So sekarang bagaimana kita akan gunakan kesan negatif itu ke atas graf untuk soalan kedua pula. Okey, so sekarang
cikgu akan tunjukkan bagaimana nak melakar Y sama dengan negatif 2 cos X. Okey, so cikgu padamkan sekarang dan kita bincang pula soalan kedua. Okey, so seperti biasa bila kita nak lakarkan graf, yang penting itu adalah titik-titik yang diperlukan untuk lakaran. Itu yang penting. So graf yang kita pilih nak lakar ialah Y sama dengan negatif 2 cos X. Jelas? So sekarang perhatikan, kita pilih 5 titik untuk lakaran. So untuk cos, cikgu dah maksudkan dahulu. Okey, untuk cos, perhatikan. Okey, yang ini adalah X dan Y. Okey, X, Y. Yang ini kosong, 90, 180. Okey, 270 dan 360. Jelas? Kalau murid-murid masih ingat, cikgu suruh hafal untuk cos, iaitu Y sama dengan cos X untuk cos X. So yang ini ya 10101. Ini negatif 1. Okey. So 10 negatif 101. So apabila cikgu letakkan Y sama dengan 2. So yang ini akan jadi Y, apabila cikgu letakkan 2, yang ini jadi 2, 0, negatif 2, 0, 2. Jelas? So yang ini adalah untuk Y sama dengan cos X. Manakala yang ini adalah Y sama dengan 2 cos X. Tapi sekarang yang kita nak lakar adalah Y, di mana Y di sini adalah Y sama dengan negatif 2 cos X. So, seperti mana yang kita bincangkan dalam soalan 1, apabila diperkenalkan negatif pada graf fungsi trigonometrik, yang positif itu akan menjadi negatif, yang negatif itu menjadi positif. Jelas? So, sekarang apabila cikgu letakkan 2 negatif di hadapan 2 cos X, yang 2 ini menjadi negatif 2, kosong tetap kosong, negatif 2 akan menjadi positif 2. Okey, yang ini jadi kosong, yang 2 ini akan menjadi negatif 2. Jelas? So sekarang kita dah tahu yang terakhir adalah untuk Y sama dengan negatif 2 cos X. So sekarang kita gunakan 5 titik yang terakhir ini untuk melakarkan graf. So sebelum cikgu tunjukkan yang ini, cuba kita bandingkan dengan 2 cos X pula. So cikgu akan lakarkan 2 cos X. Dalam graf yang sama, cikgu akan lakarkan lagi negatif 2 cos X supaya kita buat perbandingan. Jelas? Okey. So sekarang cikgu mulakan. Okey, seperti biasa. Okey, untuk melakar kita perlukan paksi tegak. Okey, kemudian paksi mengufuk. Okey, sekarang tingginya adalah 2, cikgu letakkan terus 2, yang ini 2. Okey, sama jarak, di bawah adalah negatif 2, kosong, sama jarak 1, 2, 3, 4. Okey, so yang ini adalah 90, 180, 270 dan 360. Okey, cikgu gunakan yang ini dulu, iaitu Y sama dengan 2 cos X. So perhatikan di sini 2, kosong, negatif 2, kemudian kosong, yang ini 2. Yang cikgu tandakan adalah 5 titik untuk Y sama dengan 2 cos X. Sekarang cikgu gunakan garis putus-putus. Apa yang cikgu lakarkan sekarang adalah Y sama dengan 2 cos X. Jelas? Yang kita nak lakar ialah negatif 2 cos X. So apabila jadi negatif 2 cos X, perhatikan nilai-nilai pada titik berkenaan. So maksudnya yang ini sudah bawa, yang ini ke sini. Kosong tetap kosong. Okey. So sekarang yang negatif 2 ini ke atas. Okey, so di sini yang ini sudah ke atas. Okey. Kemudian kosong, yang 2 ini turun bawah.
sebab dia jadi negatif. So yang ini adalah negatif 2. So sekarang perhatikan, yang ini adalah graf. Apa yang cikgu lakukan sekarang adalah graf. Okey. Okey. Yang ini adalah, apa yang cikgu lakukan di sini adalah, yang ini adalah y sama dengan negatif 2 cos x. Jelas? Okey, so sekarang yang putus-putus adalah y sama dengan 2 cos x. Sekarang cikgu padamkan yang positif itu. Okey. Okey, sekarang perhatikan. Okey, yang ini adalah y sama dengan negatif 2 cos x. Jelas? So perhatikan perubahan yang berlaku ke atas graf apabila negatif diperkenalkan kepada fungsi trigonometri. Sama juga kesan seperti mana sin tadi. Iaitu apabila negatif diperkenalkan, nilai-nilai positif itu akan menjadi negatif, manakala nilai-nilai negatif itu akan menjadi positif. So kesan yang sama juga berlaku apabila kita perkenalkan negatif yang melibatkan fungsi trigonometrik melibatkan cos. Okey, so akhir sekali, okey, perhatikan bagaimana kita akan lakarkan ataupun contoh ataupun soalan yang ketiga, iaitu bagaimana negatif, kesan negatif itu ke atas tangent pula. Okey, kita nak tengok, tapi cikgu dah maksudkan apabila kita perkenalkan A, positif A dalam tangent, graf tangent itu tidak nampak sebarang perubahan. Dia sama seperti sebagai tangent X. Okey, so walaupun cikgu letak 3/2, tetapi dia kekal sama seperti Y sama dengan tangent X. Bezanya, kalau tangent X kita letakkan 1 dan negatif 1. Untuk 3/2 kita letakkan 3/2 dan negatif 3/2, tetapi bentuk graf yang kita lakukan untuk y tangent x dengan y 3/2 tangent x adalah sama saja. Tetapi apakah kesan pula apabila kita perkenalkan negatif? Itu yang kita nak bincangkan untuk tangent x. Okey? So sekarang apa yang kita lakukan ialah cikgu letakkan negatif di hadapan. So kita nak y sama dengan negatif 3/2 tangent x. Jelas? Okey, kita padamkan yang ini. Cuba kita bincang apakah bentuk graf yang dihasilkan apabila kita melakukan negatif 3/2 tangent x. Okey. Masih ingat? So y sama dengan negatif 3/2 tangent x. Kita bincang y sama dengan tangent x. Okey, masih ingat tak 5 yang cikgu maksudkan untuk tangent? X 0 90 180 270 dan 360. Jelas? Sekarang yang ini adalah y, iaitu apabila y sama dengan tangent x. Jelas? So yang ini dia 0, yang ini infinity, 0, yang ini infinity, 0. Jelas? So apabila cikgu letakkan sekarang, okay, y sama dengan 3/2 tangent x. So sekarang perhatikan, ya, 3/2 tangent x. Cikgu dah kata di sini infinity, so tidak mengalami apa-apa kesan. Walaupun cikgu letak 3/2 a depan ini, tetapi kosong tetap kosong, kosong, infinity tetap infinity. Jelas? Infinity tetap maksud infinity ialah nilai yang kita tidak tahu sampai mana. So walaupun cikgu letak 3/2, kita tak tahu sampai mana nilai. Okey, kemudian kosong, yang ini adalah infinity dan kosong. So yang ini adalah y sama dengan tangent x dan yang ini adalah 3/2 tangent x. So apakah kesan ke atas nilai-nilai y apabila kita letakkan y sama dengan negatif 3/2 tangent x? Okay, apakah kesan ke atas nilai-nilai y apabila kita letakkan negatif?
So sekarang walaupun cikgu letak negatif, okey, kita ada 3/2 tangent X. Perhatikan kosong tidak mengalami sebarang perubahan, masih lagi kosong, masih lagi kosong. Infinity, masih infinity. Jelas? Kosong, yang ini infinity, kosong. So di sini cikgu katakan tidak mengalami, nilai itu tidak mengalami sebarang perubahan. Nilai Y tidak mengalami sebarang perubahan sebab daripada awal sampai akhir, iaitu Y sama dengan tangent X, Y sama dengan 3/2 tangent X, Y sama dengan negatif 3/2 tangent X. Perhatikan nilai Y dengan X tetap sama. Tetapi apakah kesan dia? Kesan dia cikgu kata, kesannya ialah apabila cikgu letakkan negatif, kesannya ialah yang negatif itu memberi kesan, positif itu menjadi negatif, dan negatif itu menjadi positif. Kalau murid-murid masih ingat, untuk melakar tangent X, kita lakarkan Y sama dengan tangent X. Jelas? Kita lakarkan dulu Y sama dengan tangent X. So seperti biasa ada sedikit perbezaan di sini. Cikgu dah katakan, yang ini kosong. Ini cikgu dah kata, kata cikgu gunakan 3/2. So cikgu letakkan 3/2. Sama jarak di bawah. So negatif 3/2. Jelas? Lepas itu sama jarak. So yang ini adalah 90, 180, 270 dan 360 X. Lepas itu cikgu kata letakkan garis putus-putus, gunakan garis lurus ya, putus-putus. Mengikut kuadran sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. So tangent di sini adalah positif, tangent di sini adalah positif. Manakala untuk sukuan kedua ataupun second quadrant, tangent adalah negatif, untuk keempat tangent adalah negatif. So mengikut ini kita dapati bahawa ini first quadrant, sukuan kedua, kuadran ketiga, ini adalah sukuan keempat. Jelas? So 1 dan 3, 1 dan 3 adalah positif. So cikgu gunakan garis putus-putus. Mengapa? Sebab cikgu nak tunjukkan Y sama dengan 3/2 tangent X. Cikgu nak tunjukkan yang positif dulu. So cikgu gunakan putus-putus. So positif. Di sini yang ketiga. Ketiga positif. Manakala 2 dan 4 adalah negatif. 2 dan 4 adalah negatif. Apa yang cikgu buat di sini ataupun lakar di sini dalam bentuk garis putus-putus ataupun dotted ini adalah Y sama dengan 3/2 tangent X. So sekarang cikgu dah kata untuk tangent, walaupun kita letakkan sebesar mana nombor di hadapan, dia tak memberikan kesan. Sebab apabila kita sekali pandang, dia adalah sama saja sepanjang ataupun apa jua bentuk tangent X, grafnya adalah tetap sama. Tetapi bezanya apabila kita perkenalkan negatif. Apabila kita perkenalkan negatif, nilai tak berubah, tetap sama. Tetapi perhatikan di sini, yang ini positif kan? So untuk kuadran 1 dengan 3 adalah positif. Tetapi apabila kita perkenalkan negatif di hadapan, apabila cikgu perkenalkan negatif di hadapan, yang positif ini akan menjadi negatif. So sekarang 1 yang positif itu akan turun bawah. Jelas? So sekarang perhatikan. Jangan kena pada garisannya. Jangan kena pada garisan. So yang ini adalah positif. Apabila kita perkenalkan negatif, yang kuadran pertama ini positif itu dah turun bawah negatif. Sekarang perhatikan yang 3 pula, positif. So kita ada negatif. So sekarang perhatikan, yang ini akan jadi jelas? So yang 2 ini adalah negatif. Apabila negatif, kita letakkan negatif akan jadi positif.
sekarang perhatikan. Okey, yang ini kuadran 2. Okey, untuk kuadran 4 perhatikan. Yang ini bawa ke atas. So akan jadi okey, so perhatikan sekarang. Okey, yang dotted ini, yang putus-putus ini, okey, kuadran pertama positif, kuadran ketiga positif, kuadran 2 negatif, kuadran 4 negatif. Tetapi apabila cikgu letakkan negatif, yang ini tak berubah, sama saja. Okey, so 3/2 negatif 3/2. Yang ini tak ada masalah. Masalahnya ialah graf itu, kesan negatif ke atas graf. So apabila cikgu letakkan negatif, yang positif pada kuadran 1 dan 3 itu, yang positif itu akan menjadi negatif. So yang atas ini turun bawah. Okey, yang atas ini akan turun bawah. Manakala yang bawah negatif ini iaitu pada kuadran ke-2 dan 4. Okey, naik ke atas. So sekarang perhatikan, yang putus-putus adalah mewakili untuk y sama dengan 3/2 tangent x. Yang cikgu letakkan terakhir sekali yang sebenar adalah untuk negatif. Sekarang cikgu padankan yang putus-putus. Ini untuk kuadran pertama. Okey, perhatikan untuk kuadran yang bawah negatif menjadi positif. Okey, sekarang perhatikan yang ini cikgu padam. Yang positif menjadi negatif. So perhatikan sekarang. Okey, so sekarang perhatikan yang ini adalah kesan negatif apabila diperkenalkan negatif ke atas graf tangent x. Okey, perhatikan positif menjadi negatif. Di sini yang asalnya adalah negatif menjadi positif. Di sini positif asal menjadi negatif. Di sini negatif menjadi positif. Jelas? So ini adalah kesan apabila kita letakkan negatif ke atas graf tangent x. So cikgu harap, okey, apa yang cikgu bincangkan dalam video ini iaitu melakarkan graf fungsi trigonometrik apabila diletakkan negatif. Cikgu pilih satu contoh untuk y sama dengan negatif melibatkan sin x. Lepas itu cikgu pilih satu lagi contoh di mana negatif cikgu kaitkan dengan graf cos x, tetapi cikgu letakkan 2 di hadapan. Dan akhir sekali kesan negatif ke atas graf tangent x. Okey, so cikgu dah bincangkan perubahan ataupun kesan negatif apabila diperkenalkan kepada fungsi graf trigonometrik. So sekiranya anda berpuas hati apa yang cikgu bincangkan dalam video ini, berikan thumbs untuk cikgu. Okey, untuk mendapatkan lebih banyak video berkenaan dengan fungsi trigonometri ataupun trigonometry functions, pastikan anda subscribe channel cikgu. Okey, terima kasih.